الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang mentadbir seluruh alam. Di darat, di lautan, di ruang angkasa yang luas, di dasar bumi yang paling dalam. Semua di bawah pentadbiran Allah Ta'ala yang melata di atas belakang bumi. Yang berjalan 2 kaki, yang berjalan dengan perut, yang berjalan 4 kaki. Itulah makhluk yang mana kita di antara makhluk yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, makhluk yang berjalan dengan 2 kaki. Alhamdulillah, 2 kaki kita masih lagi boleh melangkah ke tempat yang diredai Allah. 2 kaki kita masih boleh melangkah ke tempat-tempat yang difardukan oleh Allah. 2 kaki kita masih lagi boleh berdiri, mendirikan solat mafruḍah, solat yang difardukan. Terima kasih wahai Allah. Walau ada di kalangan sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang tak boleh berdiri dah pun ada. Nah? Bukan saja tak boleh berdiri, ada yang tak boleh duduk pun ada. Yang terbaring. Nah? Kalau terbaring boleh buka mata pun Alhamdulillah. Ada yang terbaring tak boleh buka mata pun ada. Nah? Dan Alhamdulillah di atas segala nikmat. Itulah yang selalu kita rafakkan. Yang mana Rasulullah pesan dekat kita. Nah? Bawalah setiap pagi selepas selesai solat subuhmu 33 kali zikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu adalah sebagai satu zikir untuk mengkifaratkan setiap tulang, setiap sendi, setiap urat saraf yang duk berjalan dalam diri kita, yang duk berkhidmat untuk kita. Tanda seorang hamba yang bersyukur dengan pinjaman Allah Ta'ala. Kita bawa tulang 4 kerat kita. Kita bawa sendi segala urat saraf kita untuk memasuki mana-mana majlis ilmu yang telah pun dibentangkan. Yang Allah jemput kita. Allah jemput nah. Tahu Allah jemput. Kalau Allah Ta'ala tak jemput, kita tak akan masuk. Kita tak akan hadir. Ni Allah jemput. Bila Allah jemput, Allah cuit hati kita. Nak buka channel mana-mana lah hari ni. Nah, mungkin nak tengok Quran time ke, tanyalah ustaz ke, tanyalah ustazah ke, hadiri kuliah duha ke. Nah, itu yang dikatakan Allah cuit hati kita. Jomlah, nah, jomlah kita. Bagi haluan telinga, bagi ketenangan dalam hati. Alhamdulillah. Terima kasih. Besar, terlampau besar sangat pemberian Allah kepada kita. Dan terlalu banyak untuk kita syukuri, tak terhitung banyaknya. Alhamdulillah pagi ni kita dijemput untuk sama-sama bermuzakarah daripada kitab tafsir Al-Quranul Karim. Siapa yang karang Al-Quran ni? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Rasulullah. Nah, bukan Rasulullah. Datang terus daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dirakamkan, diletakkan ke dalam dada atau diilhamkan kepada Nabi SAW. Nabi membaca, ditulis oleh para sahabat yang pandai menulis, dihafaz oleh sahabat yang bijak penghafazan. Maka diwariskan kepada kita. Alhamdulillah. Sayang dan ruginya kalau ada Al-Quran di sisi kita, di tangan kita, tapi tak kita baca. Tak kita tadabbur. Nah, dia bukan sekadar berlagu, no. Wajib kita tadabbur. Inilah kelas tadabbur Al-Quran kita, nah. InsyaAllah kita akan menyambung bacaan kita daripada surah An-Nisa sambungan ayat yang ke-93. Alhamdulillah, nah. Ayat yang ke-93 yang mana ayat ini berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Sadaqallahul azim. Kita baca dua ayat dulu, 93 dan 94. Yang mana ayat yang ke-93 bermaksud, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal di dalamnya dan murka Allah atasnya, dan dia laknat akan dia disediakan untuknya siksaan yang amat besar. Seperti mana yang telah lalu, minggu lalu, pada ayat yang ke-92, cerita tentang bunuh tak sengaja. Kan? Dia bunuh tak sengaja. Dia ingat kawan tu masih kafir. Dia bunuh. Nah, khata'an. Dia secara tak sengaja, tersilap dia ingatkan kafir. Kan saya bawa cerita Ayas, nah, yang terbunuh dengan sebab dia ingat kawan tu kafir, lalu dibunuh. Tiba-tiba kawan tu mengucap, nah, bila balik mahbab kat Rasulullah marah. Nah, Rasulullah kata, kalau dah kata dia Islam tu, terimalah salam dia, terimalah keislaman dia. Jangan kamu bertindak sesuka hati. Maka lalu Rasulullah pun bertanya kepada Allah Ta'ala, nak buat macam mana ni cerita orang yang tersilap bunuh. Dia tak sengaja pergi bunuh. Dia terbunuh. Okey. Dalam kes terbunuh ni, kita boleh letakkan permasalahan ini dalam langgar mati. Aksiden. Kan? Dia bukan dia nak membunuh. Tapi dia terlanggar mati. Dan pemandu tu dalam keadaan waras, dia bukan di bawah pengaruh alkohol, ataupun dia memang tak niat pun nak pergi langgar kawan tu bagi mati. Terkena. Kena mati. Nah, ini dipanggil bunuh dengan tidak sengaja. Nah, yang disebut sini bunuh, tapi sengaja bunuh, tersilap bunuh. Yang dia katakan tersilap bunuh. Ini hak yang bunuh dengan tidak sengaja, itu ada perbahasan yang lain. Maka diberi tanggungjawab ke atas hakim ataupun sultan satu-satu negara untuk menjatuhkan hukuman. Maknanya ada perbicaraan. Dia bukan nak bunuh, tak ada niat pun nak bunuh, tetapi beretuh. Bukan saja-saja nak beretuh, terberetuh. Orang tu jatuh, mati. Nah, ini bukan dikatakan khata'an, tersalah, tetapi tak sengaja terbunuh. Yang tu lain. Ada yang tanya saya, kalau aksiden tu macam mana? Tapi kalau kita bawa laju, kita memang bawa laju, kena orang terus mati, yang tu membunuh. Membunuh. Walaupun disebut membunuh tanpa niat, tetap ada hukum qisasnya. Okay, hari ini kan yang mana Rasulullah telah pun menggariskan beberapa panduan, kena buat apa? Kena banyak kafarah. Kifarat kan? Kifarat dia di antaranya dia kata bebas seorang hamba. Kalau tak dapat nak bebas seorang hamba yang mukmin, dia suruh puasa berapa? Syahraini mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut, yang saya kata tak boleh selang-seli dengan apapun di tengahnya. Kalau selang-seli di tengahnya, walaupun hari yang ke-59, nak resaklah sehari saja kot, takkan tak boleh cuti.
Cuti-cuti sehari itu mula 1, balik itu kifarah untuk orang yang membunuh, tersalah bunuh. Ataupun dia suruh bayar diat. Diat yang ni denda. Yang mana kata baginda sallallahu alaihi wasallam bayar dekat dia 100 ekor unta. Tak ada. Tak ada 100 ekor unta di dalam Malaysia, tak ada. Okey, kalau macam tu 200 ekor lembu. Tak ada. Mana nak bercari? Ada pun dekat 80 ekor saja. Kalau macam tu, carilah kambing. 1000 ekor kambing. Itu diat. Diat yang membunuh dengan tidak sengaja. Takut dekat Allah, kena cari juga. Okey. Hari ni, dia nak cerita yang membunuh dengan sengaja. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam. Apa dia Jahannam ni? Neraka. Minggu lalu kita baca di Masjid Umar Al-Khattab tentang sifat neraka. Dia ada tali hidung. Yang diheret oleh 10,000 malaikat. Heret dia mai menghadap dengan Allah Azza wa Jalla. Dia tanya hari ni hari apa? Allah kata hari ni hari kiamat. Jadi dia kata di dalam dia tu dengarlah bunyi segala kalajengking. Kan dicerita di dalam hadis Nabi SAW macam mana setiap besar ular. Yang dalam tu ular yang berbisa. Besar dia tu sebesar leher unta. Punya besar. Begitu juga dengan kalajengking dalam dia tu. Sebesar baral yang menyengat. Tanya neraka Jahannam tu, tanya apa kepada Allah? Dia kata, adakah aku terlepas daripada siksaan yang ada dalam aku ni? Kata Allah, ya kamu terlepas. Dia minta izin pada Allah apa? Nak sujud. Itu sifat Jahannam. Kita suka panggil Jahannam dah. Lingkup. Rosak, binasa. Kalau masuk dalam Jahannam tu, memang tak boleh keluar dah. Persediaan yang Allah Ta'ala bagi untuk orang yang membunuh, yang disebut muta'ammidan, dengan sengaja. Sama ada dia bunuh orang Islam, atau bunuh orang yang bukan Islam, yakni disebut sebagai kafir zimmi. Kafir zimmi. Bukan kafir harbi. Kafir harbi ni yang selalu duk cerita Islam, yang kutuk Islam, yang menghina Islam, yang menghina Allah, yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini harbi. Wajib tangkap bunuh. Tetapi kalau dia kafir zimmi, zimmi ni maksudnya jinak. Jinak, dia duduk dalam negara Islam, di dalam pemerintahan Islam, ketua pemerintah kita beragama Islam, dia patuh dan taat pada undang-undang Islam, maka ianya dipanggil sebagai kafir zimmi. Kita tak boleh bunuh dia, tak boleh rampas harta meredak dia, apa pun tak boleh kacau. Tapi kalau dia harbi, boleh kita bunuh muta'ammidan, dengan sengaja dibunuh orang. Okey, yang disebut di sini yang dia nak fokus ayat ni, dia kata bunuh dengan sengaja, iaitu dosa yang paling besar. Membunuh dengan sengaja, dosa yang paling besar. Dia di antara 7 dosa-dosa besar. Betul tak? Betul lah. Kan? Pernah dah kan saya cerita tentang 7 dosa besar? Ingat ke lupa? Ingat lupa. Ingat sikit, lupa banyak. Tak apa saya kata. Saya tak marah kalau lupa dah. Sifat manusia suka lupa. Saya tak marah dah. Okey. 7 dosa besar. Yang mana yang pertama sekali, dosa paling besar ialah syirik. Apa maksud syirik? Menyengutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang lain. Menyengutukan Allah dengan makhluk yang lain. Maknanya bukan sekadar dia sembah Allah. Rupanya ada lagi yang dia tuhankan. Tangkal dalam rumah dia. Dia gantung di pintu. Itu perbuatan-perbuatan syirik
dia tengok pokok besar. Nah, pokok ni dah ratus tahun dah ni. Nah, jangan buat tak ketahuan ni. Kalau apa-apa hajat, pergilah minta dekat situ. Nah, minta kepada kubur-kubur para-para ulama dulu kala. Dia panggil kubur untuk keramat. Nah, itu dipanggil sebagai syirik. Dosa yang paling besar, nombor satu. Ingat nombor satu. Yang kedua, apa dia? Sihir. Nah, sihir ni maknanya kita pergi jumpa tukang sihir, kita tanya dia, kita bertanya saja, nak tanya je. Kata kat dia, aku saja je nak tanya. Tahu tak macam ni siapa yang buat? Kata si tukang sihir tu, aku tahu. Pasal apa kita pergi tanya tukang sihir? Pasal ada orang kata hampir tanya dia, tu bagus. Hampir tanya dia. Kita pun pergi. Okey, kita pergi. Kita tak percaya, kita pergi saja. Kita tak percaya. Selama 40 hari amalan kita ditolak oleh Allah Ta'ala. Tak percaya pun pergi tanya saja. Saja syok-syok nak tengok. Betul ke dia pembohong ke? Benda tu aku dah tahu dah siapa ambil. Saja nak tanya dia. Okay, kalau sihir yang menggunakan khidmat jin, jin ni dia bersifat mengetahui perkara yang lepas. Perkara yang lepas. Tu perangai jin dia tahu. Perkara yang akan datang dia susah nak dapat tahu. Nah, sebab dia selalu kena rujum al-syaitan. Nah, Allah Ta'ala jadikan buruh kilat sebagai rujum untuk merejam segala syaitan. Dia cuba piduk dengar di langit pertama. Apa dia nak jadi? Apa akan jadi? Apa akan jadi? Tapi dia selalu diserang oleh para malaikat. Dia tak boleh dengar. Jadi benda hak yang lepas, kalau bertanya dia, ni siapa curi ni? Ni siapa yang buat dekat aku ni? Dia boleh teka. Kita hanya pergi tanya saja, tak percaya. Nah? 40 hari, amalan kita ditolak selama 40 hari. Kemudian, kalau pergi tanya, lepas tu percaya, apa jadi? Kufur terus. Kafir. No? Kita kata apa? Tak apalah, daripada 40 hari alang-alang, tanya biar percaya. Nah? Habis. Itu yang kedua. Yang ketiga, membunuh dengan sengaja. Kata di antara dosa besar, iaitu membunuh dengan sengaja yang akan kita bahaskan. Nanti terusnya. Keempat, makan riba. Kau makan dulu atas riba. Ambil pinggan tak atas riba. Nah, perut besar tak sampai, orang suruh bersila makan di bawah, ambil pinggan tak atas riba. Makan riba. Orang tua-tua dulu suruh kata, tak bagus makan lagu tu. Mungkin dia faham makan riba kot, no? Pasal apa tak bagus? No, bila kita tanya awak yang tak bagus tu. Ingat saya kecil-kecil dulu kalau makan letak dia. Kan kecil dulu bulat. No? Angkat pinggan tak tahu. Jangan tak riba. Tak bagus. Okay, makan riba kot dia faham. No? Tak apa. Nah? Daripada kita nak biar nasi tu tumpah berterabuk. Elok kita angkat. Makan tatang. Kata orang Pulau Pinang panggil tatang kan. Oh, elok menatang pinggan tu. Perut dia besar tak sampai. Kalau tunduk sekejap lagi. Terabuk jatuh. Kan itu bukan makan riba tu lah. Makan riba ini termasuk iaitu makan rasuah. Nah, makan sesuatu imbuhan yang melebihi daripada yang kita laburkan. Makan satu-satu imbuhan daripada perniagaan yang haram. Itu makan riba. Itu 4 betul 4. 5, makan harta anak. Makan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim ni sama ada kita sebagai pengurus dia boleh ambil sikit. Kita yang urus rumah anak yatim tu. Kita yang tukang jaga anak yatim. Suami kita mati, tinggal anak-anak kita yang masih kecil, itu anak-anak yatim. Orang bagi derma ke anak kita, mak pergi berjoli. Berdosa. Dia makan harta anak yatim. Dah makan anak-anak aku. Orang bagi kat anak-anak aku, dia tak kerti apa lagi.
Dia beli baju, dia beli beg tangan, dia beli kasut. Itu haram. Yang keberapa tu? 5. 6. 6. Lari daripada medan peperangan. Yang ni kita mungkin tak kenal lah. Sebab tak perang. Mungkin tak perang lagi. Katalah kita terpilih sebagai prajurit dalam peperangan. Manalah nak tahu. Kan? Kita tak tahu ke depan nak jadi apa ni. Jin kepala botak pun tak tahu masa depan nak jadi apa. Tambah kita berambut ni. Lagi kita tak tahu. Apa yang akan berlaku masa depan. Katalah berlaku peperangan. Berperang kita dengan kafir harbi. Kita di antara wanita-wanita yang dilantik untuk menyediakan bekalan. Atau perubatan. Masuk perang. Tak malah aku lari ni. Dia duduk di medan perang lari. Lari. Kata ni kami lepas kot. Okey. Itu yang ke-6. Yang ke-7. Yang ke-7 ni Allah Ta'ala turun surah ni. Ayat ni. Iaitu menuduh perempuan yang mukmin itu berzina. Fitnah. Fitnah. Menuduh perempuan mukmin itu berzina. Tengok baru. Terus kata dah. Kawan tak buat apa pun. Macam saya beritahu minggu lepas. Mungkinlah dia tu ibu tunggal. Paip dia pecah. Panggil orang main perbaik dalam rumah. Dah tengok kerak sangat dia tu je duk masuk. Hang tak tengok, hang tak tahu, hang tak tabayun. Hang terus letak fitnah. Kan? Okay, mengapa yang Allah Ta'ala letak dosa besar yang ke-7? Sebab dalam peristiwa ifki Sayyidatina Aisyah. Difitnah melakukan zina. Siapa yang fitnah? Abdullah bin Ubay. Inilah di antara rentetan dosa-dosa besar. Yang mana membunuh dengan sengaja adalah dosa besar yang ketiga. Yang kata Sayyidina Anas bin Malik daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala tak ampun dosa dia selagi mana dia tak menerima hukuman. Mana dia tak dia qisas. Ataupun kalau kata dia tak dia qisas pun ahli keluarga, waris, waris mengampunkan dosa dia. Tak apalah, hang bunuhlah, kami pun suka, jahat sangat kalau hidup hang bunuh pergi. Lega asal anak aku mati yang tu. Ada mak main hebat. Anak aku. Aku memang ada hajat nak beracun bagi dia mati. Kalau tengok hang bunuh, bagus. Tak ada seorang mak tu. Macam mana dia punya meluat dekat anak dia pun, dia punya marah, dia punya beletiak. Tapi main mati dia rasa kehilangan. Seorang ibu tunggal saja sekadar perkongsian. Dia ni, suami dia mati, anak dia kecil-kecil lagi. Adalah anak dia yang paling dia sayang tu. Yang bonsulah masa suami dia mati tu umur baru 3 tahun. Jadi dia jaga, dia bela sampailah anak tu dah besar. Membesar dapat kawan yang tak berapa nak baik. Dia ikut kawan. Dia, apa yang mak dia bagi nasihat, dia tak ikut langsung, dia tak dengar. Dia kira kawan dia saja betul. Hari-hari mak dia ni, kerja tunggu dia balik. Dia nanti balik 3-4 pagi baru dia balik ke rumah. Siang dia lena sampai ke malam, malam dia keluar sampai ke pagi. Jadi mak tu sampai dapat satu penyakit yang tak boleh lena malam. Penyakit apa nama dia? Insomnia, betul ke? Dia tak boleh lena, dapat. Dia kata dia dah 2 tahun dah tak boleh tidur. Subhanallah. Siang pun tak lena, malam pun tak lena. Pasal apa? Dia anak dia hak ni lah. Dia kata, masa tu baru umur 18 tahun. Dia kata, hak ni lah dia kata. Dengan tak mau balik, tak nak buat macam mana lah 2 tahun dah tak boleh lena. Punya sayang, punya timang, punya tatang dia kata. Tiba-tiba dia buat macam ni. Takdir Allah Ta'ala. Subuh. Orang main panggil dia, kata anak tu mati. Adakah dia nak jawab? Lega, lepas ni aku boleh tidur lena. Dia tak jawab. Dia teriak. Tiap-tiap kali jumpa dia teriak. Dia kata terngiang-ngiang lagi di telinga pukul 3-4 pagi tu. Bunyi motor anak dia sampai dekat-dekat dengan
pekarangan rumah dia tutup lah enjin motor tu. Dengar je. Motor tu masuk aja. Dengan tak ada. Dengar bunyi kan. Saki baki. Rantai tayar motor tu. Dia tahu lah. Bila dia tahu dah kata anak tu balik, dia kata, barulah rasa boleh-boleh nak pejam. Tapi tak boleh dah. Dah nak subuh. Nah, sampailah dia kata, walaupun dah mati anak tu, dia tetap tak boleh tidur malam. Duk terngiang-ngiang lagi, tak boleh tidur. Teringatlah apa anak tu suka makan, punya sayang. No, mana ada orang melisi kat anak, tak? Sampai tahap macam kita cerita, tak ada, nah. Okey. Yang dia nak cerita di sini, yang dibunuh dengan sengaja ni, 4 siksaan yang Allah Ta'ala sediakan. Kalau kita tengok dalam ayat 93 ni, Allah Ta'ala sediakan 4 siksaan. Apa dia di sini dia kata? Fajazahu jahannam. Yang pertama, apa dia? Jahannam. Neraka jahannam. Ada juga orang yang layak buruk, loya buruk. Tak apa, neraka jahannam. Dia dah rosak, dia dah jahannam dah. Dia tak berfungsi. Antara yang masuk, kita tengok. Itu yang pertama. Yang ni, dia dibalas dengan neraka jahannam. Yang mana dia kata, khalidan fiha, kekal duduk sampai bila-bila dalam tu. Kerana membunuh dengan sengaja. Kemudian, apa yang dapat yang kedua? Ghadiballah. Kemurkaan Allah wa la'anahu. Yang ketiga, laknat daripada Allah. Yang keempat, wa'adda lahu azaban azima. Disediakan untuknya siksa yang amat besar. Ini janji Allah untuk orang yang membunuh dengan sengaja. 4 janji Allah. Pertama, neraka jahanam. Nah, yang mana dia kata, dah duduk tu bukan pergi duduk saat saja. Duduk sampai bila-bila. Duduklah dalam neraka tu sampai bila-bila. Allahu Akbar. Kemudian, apa dia? Kemurkaan Allah. Dan murka dilaknat pula. Dan kemudian disediakan azab yang amat-amat besar. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang membunuh dengan sengaja. Kalau Rasulullah dia kata apa? Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa in rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Ni syarah tafsir kitab saya nah. Dia kata barang siapa yang membunuh seorang yang bukan Islam, yang telah mengikat persetujuan dengan kekuasaan Islam, maka tidaklah si pembunuh itu akan membaui asap syurga. Yang mana jarak asap syurga dengan dirinya adalah sejauh 40 tahun. Baik, ini kata Rasulullah. Rihah asap ataupun bauan syurga. Siapa yang bunuh orang yang bukan Islam? Yang tadi saya sebut kafir apa? Kafir apa? Lupa dah. Zimmi. Z-I-M-M-I. Zimmi. Okey. Sesiapa yang membunuh kafir zimmi dengan sengaja, maka kata baginda SAW, tak bau syurga dia. Nah, yang mana dia kata bauan syurga itu dapat teridu daripada tempat dulu dia 40 tahun. Ada hadis yang dia kata 500 tahun. Nah, punya harumnya bauan syurga tu. Dan kata pula Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana katanya orang yang membunuh dengan sengaja ni mula-mula kalam dia akan dibuka di akhirat nanti. Baik, kumpul orang yang bunuh dengan sengaja ni tak asing. Bicara tentang mereka dulu. Azab mereka dulu. Jangan lempak dalam neraka. Azab dulu di mahsyar. Cerita dulu pada khalayak mahsyar. Seluruh makhluk di mahsyar. Ini orang yang membunuh dengan sengaja. Betapa banyak yang membunuh dengan sengaja. Nah? Yang kita tengok dalam pengaruh dada. Dalam pengaruh alkohol. Yang membunuh dengan sengaja. Apa yang dia buat? Ada yang bunuh mak tu kan. Dia bunuh mak dia tak tahu nak bubuh tang mana. Mak dia ni dah mati. Dia buka kok jamban. Dia tuk dalam kok jamban tu. Dia tutup. Ada yang langgar lari tu. Memang dia nak bunuh.
dalam pengaruh alkohol. Yang berlaku tak lama jugalah, dan 2-3 tahun yang lepas kan. Hak yang di simpang 3 apa dia? Belakang tabung haji tu kan. Yang dia naik bas. Dia bagi seorang di kalangan budak muda tu kan. Mati budak tu no. Dia pula di bawah pengaruh alkohol yang pertama. Yang kedua, dia tak ada lesen. No? Apa yang dia kena? 6 bulan penjara. Bayar diat. Bayar denda. Bukan diat lah. Kalau diat hukum Islam tu. Bayar denda. Habis. No? Habis macam tu saja. Ni yang bunuh dengan sengaja. Hang tunggu hang. Hang tunggu hang. Apa yang akan Allah Ta'ala hantar amai. Macam kita duk katalah benda ni tak adil. Memang tak adil. Takkan dapat keadilan di dunia ni. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Kalau mengikut daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni Abdullah bin Abbas. Taubat orang yang membunuh dengan sengaja ni, taubat dia tak diterima. Dia kata, aku dengar Rasulullah kata, taubat dia tidak diterima. Kata pula Saidina Umar Al-Khattab, dengan syarat untuk kembali taubat dia itu diterima. Pertama, hendaklah dia menyesal sungguh-sungguh, serah diri dia dekat keluarga. Kita dah bunuh anak orang, mak orang ke, bapa orang ke, abang orang ke, menyesal sungguh-sungguh, terjumpa ahli keluarga, serah diri. Yang nak buat apa kat aku, buatlah. Buatlah. Aku dah cukup-cukup menyesal. Kemudian, yang keduanya buat apa? Jangan ulang dah lah perbuatan tu. Yang kedua, solat taubat. Kemudian yang ketiga, buat apa? Berzikir dan beristighfar. Sekalipun orang kata tak apa. Ahli keluarga dia kata, tak apa, kami nak tangkap hang sekian-sekian hari bulan, kami nak bunuh hang. Tak apa dia kata. Dalam tempoh tu masih ada lagi ruang untuk terus bertaubat. Mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah kepada tempoh yang dijanjikan, qisas dijalankan oleh ahli keluarga. Macam mana hang langgar bapak kami, patah pinggang dia, kami pun nak langgar hang macam tu. Dia kena. Itu yang di dalam Al-Quran dia kata, kalau hidung dengan hidung, kalau mata dengan mata, kalau telinga dengan telinga, kalau tangan dengan tangan. Apa yang hang buat dekat dia sampai menyebabkan dia mati, maka itulah yang akan kami balas. Ini di antara hukum hudud. Islam tu indah tau. Orang tengok macam tu, orang takutlah lebih berhati-hati. Kemudian sambungan ayat yang seterusnya, ayat yang ke-94. Ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, idza darabtum fi sabilillah, apabila kamu pergi berperang pada jalan Allah, fatabayyanu, maka telitilah. Tabayyun yang kita selalu sebut, tabayyun, artinya iaitu jangan sembrono sampai terbunuh orang yang Islam dah. Allah Ta'ala tegur kepada, kan kita cerita di dalam satu peperangan Uhud, seorang sahabat yang tersalah bunuh. Dia ingat kawan tu masih lagi kafir, dia bunuh. Bila dia bunuh, kawan tu kata, aku dah Islam. Aku dah Islam, tapi aku tak boleh mai daripada Mekah. Sebab apa? Sebab ahli keluarga aku masih kafir. Tapi aku dah Islam. Dia dah bunuh. Dengan sebab dendam lama. Kan cerita Yash. Bila dibunuh, ada perbicaraannya. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, menegur tabayun dulu. Jangan pakai bunuh. Maksud dia di sini, dia kata, dah tengah nak angkat pedang dah nak bunuh. Dia hebat, aku Islam dah. Berhenti. Berhenti kata Allah. Hentikan pembunuhan tu. Dia kata, aku dah bertaubat. Berhenti. Itu dia suruh tabayun. Dengar dulu penerangan daripada dia. Jadi dia kata, kalau kata kawan tu dah berhijrah, dah berubah, dia mai dekat kita, dia hebat, dia dah berubah, dia dah bertaubat, dia dah kembali ke jalan Allah.
Tak boleh aku nak kira itu anda murtad. Tangkap bunuh. Ini yang Allah Ta'ala sebut. Hanya orang kufur saja yang bertindak sedemikian. Dan kata Allah lagi, wala taqulu liman alqa ilaikumussalam, dan janganlah kamu katakan kepada orang yang memberi salam kepada kamu itu lasta mu'minan. Hang bukan Islam. Hang bukan orang beriman. Pasal apa hang nak bagi salam dekat aku? Nah, apabila orang mengucapkan salam kepada kita, tanda ia minta damai. Saya dah Islam. Kan kita dok kenal orang tu, yang kita kenali dia kafir. Dia bukan Islam. Tiba-tiba dah lama tak jumpa dia. Jumpa, dia terus bagi salam. Yang bukan Islam. Nah, bukan beriman. Kenapa bagi salam dekat aku? Okey, yang ni kena tabayun, kata Allah. Cari dulu penjelasan, dengar dulu. Yang bukan Islam, tak boleh bagi salam dekat kami. Dengar dulu, mungkin dia dah Islam. Kalau dia kata dia dah Islam, tak usahlah nak minta bukti. Nah, jangan minta bukti. Mungkin dia Islam. Mungkin Islam di mulut saja, hatinya tidak. Jangan kata macam tu. Allah Ta'ala kata kita kena bersangka baik apabila orang itu mengaku dia Islam. Nah, itu yang disebutkan, yang Allah Ta'ala sebut di dalam kisah perang Uhud tu, yang dia terbunuh seorang sahabat. Kawan tu dah Islam. Nah, belakang tu kata, jangan bunuh, aku Islam. Tak, dia kata aku tak tahu orang Islam. Kata Allah, tunggu dulu. Dengar dulu cerita dia. Dia nak abang pasal apa. Dia tak ada dengar, dia bunuh terus. Bila bunuh terus, jatuh, matilah. Sebab apa? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tabata'una aradul hayatad dunya. Kerana kamu mengharapkan kehidupan dunia. Ini perkataan tabata'una aradul hayatad dunya. Ini dinamakan ayat celah. Ayat celaan. Boleh kurungan. Tak tabata'una aradul hayatad dunya. Allah Ta'ala mencela orang yang membunuh dengan keras, tetapi ia tu mengharapkan kehidupan dunia. Apa yang diharapkan? Dia harapkan harta rampasan. Dia nampak harta banyak. Kan perang Uhud ni perang besar. Banyak harta yang dibawa oleh puak-puak musyrikin. Bawa mai. Jadi dia perasa, kalau kita bunuh sekali harta yang dia bawa ni, jadi hak kita. Harta apa kita panggil? Harta rampasan perang. Harta ghanimah. Kita boleh ambil. Jadi bunuh dia. Bunuh bagi mati. Okey. Perumpamaan ataupun kiasan daripada kisah ni, kita dilarang membunuh seseorang dengan sengaja sebab nak reta dengan dia. Berlaku pada zaman Nabi Allah Musa AS. Diceritakan dalam surah Al-Baqarah yang sebut lembu betina tu kan. Baqarah ni maksud lembu betina kan. Yang seorang anak bunuh bapa angkat dia sebab dia nak harta. Dengan cara dia bagi makan racun. Nah, padan dengan pak angkat tu pun kedekut. Kamu geram sangat. Tunggu mati tak mati. Bagi makan racun, mati. Zaman tu, tak ada pakar forensik nak buat pembedahan. Nah, bila mati semua orang pakat, tak puas hati. Lah ni kalau tak puas hati, kita tanya Musa. Musa dia kata Tuhan dia maha mengetahui. Lagi maha bijaksana, kita tanya Musa. Pergi tanya Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa terus tanya Allah. Allah Ta'ala kata suruh dia percari sekok lembu. Tanya Asad, Tuhan hang lembu apa? Lembu betina. Lembu betina tu hak yang lembu mana? La faridun wala bik. Awanum baina zalik. Tak tua, tak muda. Sedang-sedang aja. Oh, sigak-sigak orang. Ha? Anak darah sunti. Tak tua sangat. Lagu kita ni merga lah. Tak muda cek-cek sangat. Sedang-sedang aja. Nah. La faridu wa labik. Awanu maina zalik. Allah Ta'ala. Fa'alu matuk marun. Buatlah. Kata Allah Ta'ala. Tunggu dia persembelih je. Tak usah tanya banyak-banyak. Tunggu dia persembelih. Zat tanya Zat. Warna apa? Warna kuning. Kuning apa? Kuning mah.
Macam mana fizikal lembu tu? Lembu tu tak pernah kerja di ladang. Tak pernah kerja di ladang. Habis nak jadi bos. Jadi memsak saja rumah. Kemudian bulu pula warna kuning keemasan. Saya rasa saya tak pernah jumpa lagi dalam hayat saya ni. Lembu warna emas. No? Padam ke? Tanya banyak. Allah Ta'ala bagi lagu tu lah kat hamba dah. Ni puak yang suka tanya sampai sesat. Orang kata malu bertanya sesat jalan. Tapi kalau tanya banyak sangat pun boleh sesat. Sebab nak tahu siapa tukang bunuh kawan tu je. Tu yang jadi lagu tu. Sampai Allah Ta'ala kata di badan lembu tu satu parut pun tak ada. Allahu Akbar. Jenuh nak cari parut tak ada. No? Yang belah dalam kelambu je ni. Dapat. Akhirnya dapat. Lepas depan bersusah payah. Bergadai bergolok habis. Dapat. Mayat pun dekat-dekat nak reput dah. Allah Ta'ala kata sembelih je lembu betina. Apa salahnya tangkap lembu betina tu hampir sembelih bang. Tanya banyak, aku bagi macam-macam apa. Ambil paha saja, nak ambil paha je. Sembelih-sembelih ambil paha saja. Letaklah di sisi mayat yang dah merebut tadi. Hidup kembali mayat tu dia habis. Aku dibunuh oleh anak aku. Anak angkat aku kerana nak harta. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala pun menurunkan ayat haram bagi pembunuh menerima apa-apa harta pusaka. Tak boleh ambil langsung. Hajat dia bunuh kawan tu cepat mati, tinggal harta pusaka, dapat dia kuasai semua. Tapi rupa-rupanya 1 sen pun dia tak dapat. Begitulah yang berlaku dalam peperangan yang membunuh dengan sengaja ni. Lepas tu kata Allah Ta'ala jangan bagi harta ghanimah pun. 1 pun tak dapat. Sebab fa'indallahi maghanimu katsirah. Di sisi Allah tu ada banyak lagi harta. Ada banyak lagi harta. Jadi berhajatlah, berharaplah kita. Harta yang datang daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadzalika kuntum min qabl. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Yang ni jawapan ni kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hang kata dekat orang, hampa macam dulu pun duk kafir juga. Hang dulu pun biasa kafir. Contoh dia kita hari ni, kita pernah kata dekat orang tu, dia jahat, dia macam tu, dia macam ni, dia macam ni. Kita jangan lupa, satu ketika dulu, min qabli, kita pernah jadi lagu tu. Sebelum kita jadi macam hari ni, sebelum ni kita macam ni lah. Bukan. Sebelum kita berhijrah jadi macam hari ni, sebelum ni bukan. Saya tak kata dekat perempuan, saya kata kat diri saya lah. Kan? Okey. Sebelum ni, mungkin kita pernah pakai sesuatu pakaian yang dilarang dalam syariat Islam. Sebelum ni, mungkin kita pernah melihat sesuatu yang dilarang oleh Islam. Sebelum ni, mungkin kita pernah mengucap kata-kata yang diharamkan dalam Islam. Sebab hidup orang dalam jahiliah ni, dia tak ada pertimbangan. Dia kata apa dia nak kata. Dia buat apa yang dia rasa nak buat. Dia pakai apa yang dia nak pakai. Dia tak mau semayang pun dia boleh. Dia nak semayang, dia tak semayang pun sudah. Dia nak puasa, dia rajin, dia puasa, dia tak rajin, dia tak puasa. Sebelum ni. Itu kata Allah, hang tak usah tangkap bunuh orang, tak tentu hala dengan mengatakan kau tu bukan Islam. Sebab hang sebelum ni pun macam tu. Di sebab tu hari ni kita jangan kata dekat orang, bah hang dulu pun lagu tu. Kan? Tapi kita boleh ajak dia. Ajak dia. Kalaupun dia kata hang dulu pun tu, ya aku dulu pun macam tu. Tapi jomlah sama-sama kita berubah. Atas nama kita bersaudara. Islam itu bersaudara. Jomlah kita sama-sama berubah. Jangan sampai anak tak hormat kat mak bapak lagi. Bila anak kata mak suruh kita semayang, dia dulu pun tak semayang. Dia barulah ni semayang. Ni kita dia suruh daripada muda-muda. Dia dulu pun tak semayang. Memang kata mak dulu tak semayang. Hari ni mak nak ajak anak-anak mak. Mulalah daripada awal. Agar tak banyak nak kena qada. Jangan jadi mak hari ni jenuh nak qada.
Sampai mati tak habis qada. Sembang dah. Sembang. Nak ajak mereka tu yang kata Allah Ta'ala jangan buat kat orang macam tu. Hang dulu pun macam tu juga. Dan kemudian kata Allah, famanallahu alaikum fatabayyanu. Maka beri kurnialah Allah kepadamu, iaitu dengan membuka jalan hijrah ke Madinah. Okey. Betul fatabayyanu. Betul kan? Famanallahu alaikum fatabayyanu. Maka memberi kurnialah Allah kepadamu. Betul ke? Saya ingat saya tersilap. Kalau saya silap tolong betulkan. Kan saya selalu kata, saya bukannya betul sangat. Bila saya silap, perbetulkan salah. Betulkan kesilapan saya. Jadi Allah Ta'ala tu, dia amat tahu. Dia amat tahu segala perbuatan dan apa yang ada di dalam hati setiap orang. Dan di dalam ayat ni kalau kita dapati Allah Ta'ala ulang 2 kali fatabayyanu. Betul tak? Kenapa diulang? Kerana siasat dulu. Apa cerita pun yang sampai dekat kita, tabayun dulu. Siasat dulu benda ni. Betul ke tak betul? Jangan pakai tekan hantar. Tekan hantar. Tekan hantar. Sebab benda tu benda fitnah. Kita kadang-kadang tersilap. No? Okay, kadang-kadang orang abang. Orang ni mati. Kita pun tekan hantar. Kawan tu baru duduk tenat. Pakailah kelak berudum-udum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawan tu abang, aku ada lagi. Tak tabayun dah terus sebar. Takut tu, takut. Okey. Macam kami baru ni, jadi juga di kampung saya ni . Doktor panggil anak, abang. Bapak awak sekian duk pakai mesin lah. Kalau tutup mesin ni, matilah. Kita kata duk bergantung dekat mesin tu lah. Okay. Anak ni telefon main dekat kawan tu, dia semerkak sikit telinga tak apa nak dengar clear. Kalau cabut sekarang habis lah. Habis dah ke habak lah. Habak kawan kampung. Kamu nak tabayun tak ke mana? Masuklah mata geruk ni lah. Semua pakai innalillah, termasuklah saya. Ucap innalillah wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu kan bila kematian di rumah ni, orang nanti bawa mai lah. Kan orang kampung ni dia pun bergotong royong. Bawa mai kemah, bawa mai kerusi ni. Apa semua letak dengan tabung kayu di tengah. Kali anak jantan tu kata, "Hai, tak mati lagi. Bapak ada lagi. Ada lagi." Ya Allah. Kemah dah terpasang lah depan rumah kawan tu. Orang pakai lamai. Dulu orang pergi mayat pakai berkemutil lah ni, orang pakai berkeritam. No? Jadi macam tradisi. Menyerupai pakaian orang-orang kafir ketika mana menghadiri upacara perkembunian, upacara kematian. Bukan salah tak salah. Boleh pakai. Tapi kita jangan anggap kalau nak pergi orang mati kena pakai hitam. Nak pergi orang mati kena pakai hitam. Hak dalam rumah tu semua pakai hitam. Tak. Jangan anggap itu. Tapi tak salah kalau nak pakai. Boleh pakai. Cuma jangan anggap nak pergi majlis kematian pakai hitam. Dia jadi seperti mana orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika mana menghadiri kematian dan perkembunian. Kan Rasulullah kata jangan bagi sama dengan mereka pun. Dia tak faham lah ni jadi macam satu trend. Kan? Ubah. Kita jangan ambil. Kalau betul-betul kita memang nak pakai hitam, susah. Cari hak cerah. Cari hak cerah. Kalau nak pakai merah, boleh. Orang kafir dia marah kalau kematian pakai merah. Dia kata kita seronok. Tak. Punya pasal aku nak pakai baju. Meranjau, merayau pergi jauh dah. Okey. Cerita pasal tadi, bila mahabat kata tak mati, apa nak buat? Untunglah kemah tu. Untuk kemah susun bangkuan, tak boleh pergi surau. Esok mahabat kata mati.
Bila orang abang kata mati, kita pun slow. Mari dah baca doa dah kat dia kan. Ini slow. Tengok dulu mati ke tak. Kali ni betul mati. Tak tanya anak Ahmad kata tak mati tu. Mati dah. Kemarin saya tak kata pun mati. Saya kata nak tutup pintu matilah. Tapi tak mati lagi. Dia dengar matilah. Tu dia sebar. Ha? Okey. Benda ni kena tabayun. Tabayanu. Siasatlah dulu nah. Jangan pakai sembrono. Macam baru ni dia kata apa? Mak duk kilau mati no. Siang kau tu ada lagi. Ada lagi kan mati? Ada lagi lah. Saya pun innalillah juga kat dia. Allahu Akbar. Ustazah pun tak tabayun, nak pergi tabayun tak mana? Kan? Mak kilau betul lah mati. Mak duk kilau tu ada lagi kan? Inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah itu amat tahu apa yang kamu kerjakan. Ujung ayat 94 ni. Allah Ta'ala habaq dekat kita. Nah, yang paling penting, kita paling faham, Allah Ta'ala tu tahu apa juga yang kita buat. Khabira ni maksud dia, perbuatan yang hampa buat secara terang ataupun secara halus. Rahsia-rahsia. Kita seorang-seorang je dalam rumah. Mana siapa tahu. Tapi Allah kata aku tahu. Hang menyoroklah dalam mana lubang pun Allah kata aku tahu. Atas segala perbuatan. Sebab tu kalau kata bagi makan racun ni siapa nak tahu. Zaman Nabi Musa dululah. Kan siapa nak tahu. Benda tu masuk dalam perut. Tak nampak luka di luar pun. Tapi Allah Maha tahu, diceritakan, dikeluarkan. Kan macam kita tengok kes-kes pembunuhan yang mereka bakar. Bakar lepas tu, saki-baki, tulang belulang tu dibuang dalam laut. Orang boleh pergi kutip, no? Kutip mem, besar panjang, besar ni ya, dikumpul, dites, disiasat, tahu DNA siapa punya. Itu dinamakan tabayun. Saya heran dah lah mayat tu dibakar. Bakar ni memang hangus terus. Tinggal tulang kecil-kecil ni ada sikit-sikit. Buang pula di dalam mayat. Tapi bila Allah Ta'ala nak bagi tahu yang kata inna Allah kana bima ta'malu la khabira tu, boleh Allah ilhamkan kepada manusia yang Allah Ta'ala anugerahkan kebijaksanaan, dia pun dapat tahu. Tang mana ambil buang? Pi ambil di dasar laut. Di dasar sungai. Kutip tulang belulang kawan tu. Bawa naik mai. Buat pula test pula DNA. Tahu sah siapa-siapa pemilik dia. Hebat dah Allah. Hebat. Tu dia kata. Allah itu tak malu nak khabira. Aku tahu semua. Benda ni siapa pun tak tahu macam mana boleh tahu. Kalau dah sampai pergi bakar hangus. Dah tinggal abu kalau kita kata biar pergilah. Memang tak dapat dah. Dapat. Allah Ta'ala Maha bijaksana menciptakan kita. Kalau sebatang gigi kita pun boleh tahu siapa punya gigi. No? Hebat Allah nah. Wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillah. Selesai ayat yang ke-94. InsyaAllah ada rezeki nah. Minggu depan kita tak ada di sini lah. Minggu depan di surau Nur As-Sa'adah. Surah As-Sa'adah. Esok Nur Hidayah. Esok Nur Hidayah minggu depan di surah As-Sa'adah. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, saya buka ada soalan nak tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat Alam Maya, silakan. Siapa nak? Assalamualaikum Ustazah. Ya, Kak Zura. Saya nak tanya pasal zikir tadi. Sama ke kalau kita zikir yang satu-satu, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah tu dengan terus kita sebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar tu. Okey. Itu saya insya-Allah Baik, soalan daripada Kak Zura sahabat jauh kita yang dulu dekat dah semakin jauh kembali dekat. Okey. Dia tanya kita, sama tak pahala kita berzikir yang 30 kali subhanallah, subhanallah, subhanallah dengan kita berzikir yang kita sambung terus
subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kan yang kita sambung terus. Di dalam tu ada zikir, ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada taqdis. Ha? Sama tak? Okey, baik. Hak yang kita sambung terus tu pahalanya berlainan. Sebab kita rangkaikan dia dengan subhanallah. Itu dinama tasbih. Alhamdulillah. Itu dinama tahmid. La ilaha illallah. Itu dinama tahlil. Nah, Allahu akbar. Itu dinama takbir. Terderet terus. Pahalanya lain. Nah, tapi kalau kita berzikir subhanallah, subhanallah yang 33 kali. Atau mungkin kita buat 100 kali. Kemudian diikuti dengan alhamdulillah. Kemudian diikuti dengan Allahu akbar. Pahalanya lain. Nah, pahalanya lain. Tetapi lafaznya sama. Nak tahu yang mana yang lagi banyak dapat pahala? Yang kita rangkai subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kerana kalau kita berzikir satu-satu, kadang-kadang elok-elok habis mai subhanallah tu kita berhenti, mungkin kita tak sambung dah. Kan? Nah, tapi kalau kita istiqamah sambung, alhamdulillah dapatlah ikut macam yang Rasulullah pesan tu. Sebanyak buih di laut, dosa kamu akan diampunkan. Tapi siapa yang berzikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ianya adalah anak benih dalam surga. Yang mana kata Nabi Allah Ibrahim, surga itu tanahnya subur. Semailah dan tanamlah. Apa biji benihnya? Nabi Ibrahim kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada umatmu, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu biji benih dalam surga. Kalau mereka berzikir tu, ibarat mereka menyemai tumbuh-tumbuhan untuk mereka nak duduk di dalamnya. Nah, itu beza dia. Nah. Tapi adakah sama? Sama. Kalimahnya sama, pahalanya yang berbeza. Ha? Pahala dia sama. Kalimah dia sama. Ha? Boleh Kak Jalilana? Kalau kata kita nak buat secara berasingan pun boleh. Kalau kita nak karang terus pun boleh. Terima kasih. Azura Jalilah. Kau duduk di mana lah ni? Kau duduk di mana lah ni? Dah balik dah. Kau dah balik dah. Balik dah. Sabtu lepas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ni? Kak Ana. Kak Ana. Ya, silakan Kak Ana. Ana nak tanya, macam dulu-dulu kan kita tinggal solat. Lepas tu kita nak qada. Adakah kita kena qada 5 waktu satu hari tu? Ataupun kita boleh buat macam hari ni kita buat subuh, zuhur. Tu esok kita sambung buat asar semua. Boleh tak macam tu Ustazah? Baik. Nah, berkenaan dengan qada solat. Qada solat ni, kita tinggal dah banyak. Kalau kita nak hitung ni, nak darat sehari 5 waktu kan? Katalah kita tinggal dah berapa tahun. Kalau kata darat ni 1000. Kena bayar tak? Kita tak bayar. Kita kena qada saja. Baik, boleh tak? Tanya sahabat kita ni, boleh tak kalau kita nak qada? Hari ni nak qada subuh saja. Boleh? Esok qada zuhur saja. Ataupun ikut suka kita, hari ni nak qada subuh dengan zuhur. Esok asar dengan maghrib. Lusa isya saja. Boleh ikut suka kita. Kita boleh qada. Dia tidak ada waktu tahrim. Maknanya dalam waktu haram pun boleh qada sembahyang. Lepas subuh tak boleh sembahyang dah kan? Tetapi nak qada boleh. Lepas asar tak boleh sembahyang dah. Tapi nak qada boleh. Qada ni, qadalah waktu apa yang kita ingat nak qada. Tidak semestinya waktu asar qada waktu asar. Waktu subuh, qada waktu subuh. Waktu isya, qada waktu isya. Tapi qadalah pada setiap waktu yang kita ingat nak buat. Kita qadalah. Boleh. Tak kira waktu. Janji bayar. Sifat orang berhutang. Wajib kena bayar. Kalau kita tak bayar, Allah tak bankrupt pun. Allah kan maha kaya. Kita yang bankrupt. Pahalanya kurang. Wallahualam. Terima kasih Ustazah. Okey, kalau kita nak buat 5 waktu sekali pun boleh.
Boleh kita derek terus 5 waktu. Boleh. Kita pulanglah. Ikut takat mana kita rajin kan. Okey, kalau kita qada subuh. Ada orang tanya nak kena baca kunut. Kena baca. Walaupun qada. Kena baca. Kalau saja-saja tak mau baca, bermakna dia tukar mazhab. Pandai-pandai pula bertukar mazhab tu. Suka-suka je. Qada je dia kata tak payah no. Qada je pun kan. Qada je pun hayang tinggal dulu. Okey. Yes. Ya. Okey. Tentang fidyah puasa yang memang kita tak tahu nak kira banyak mana, no? Tinggal lama. Lepas tu kita tak tahu bayar ke tak bayar ke. Biasanya orang perempuan ni waktu dia jahil dulu dia rasa macam bayar. Tapi bila mai fikir-fikir ni macam mana hari aku bayar. Kan? Okay, bila mai dah sampai tempoh hari ni kita nak bayar kita tak tahu. Tak tahu nak kira berapa jumlah. Bila kita teringat nak bawa pula mai bang RM20 dah. Kita niat dalam hati. Ini fidyah puasa aku. Tak payah pergi akad dengan orang yang kita bagi tu. Memadai niat dalam hati. Ini fidyah aku. Bagilah. Takat ada RM20. Katalah. Tengok beras. Beras sekilo, RM3. Bagi RM3. Ini untuk sekilo. Dia sebenarnya secupak je. Secupak pun dia kira cupak Baghdad, no? RM1 7 kupang 5 dit. Murah kan? Takkanlah nak bayar RM3, no? Kita bagilah RM10, RM20. Niat dalam hati. Boleh lah. Boleh. Tapi pada orang yang layak lah. Katalah. Kita kira harga beras 10 kilo. Sekampit tu ada RM25 contoh dia. Kita buat pula RM25 kita bagi dekat orang yang layak menerima. Tapi niat ada dalam hati. Boleh. Wah, puasa tetap qada. Terus qada, Bila qada terhentilah kifarat dia tu, alhamdulillah. Itu yang saya kata buat secara bulanan. Tak tahu nak baca sujud. Okey. Okey. Lupa baca dalam baca. Angkat tangan tapi lupa baca ke? Sujud sejadah. Lupa bacaan dia. Dah sujud dah. Tapi tak tahu nak baca apa. Memadai dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalaulah yang tu pun kita tak terkeluar mai. Tak diilhamkan. Tak apa. Sujud saja pun tak apa. Dapat pahala dia. Cuma tak dapat pahala zikir sahaja. Tapi dapat pahala sujud tu. Sebab tanda hamba yang tawaduk. Bila dengar nama Allah disucikan, dia akan tunduk sujud. Dia tunduk sujud. Jadi, tak tahu nak kata. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawrahu. Kan dia panjang sikit. Kan? Apa yang ingat? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kadang-kadang hak tu pun tak ingat. Pakai sujud sajalah. Pun tak apa. Ya boleh. Ya. Okay, no? Ya, satu lagi. Sujud sejadah. Memang menghadap kiblat. Sujud sejadah ni dia waktu sembahyang. Okey, sujud tilawah. Okey. Kita pusing menghadap kiblat. Kita pusing menghadap kiblat. Kalau tidak, tak boleh. Mazhab Imam Syafi'i dia tak bagi. Dia suruh menghadap arah kiblat dalam keadaan sempurna aurat kita tutup. Wuduk kena ada. Wuduk kena ada. Tapi mazhab Imam Hambali, mazhab Imam Maliki, dia kata tak ada wuduk pun tak apa. Tak menghadap kiblat pun tak apa. Dia kata sujud je terus kat mana pun. Tak tutup aurat pun tak apa, dia kata. Itu mazhab Imam Malik, Imam Hambali. Tapi mazhab Imam Syafi'i tertib. Dia suruh kita ada wuduk,
menghadap arah kiblat, tutup aurat. Syarat sujud tilawah. Kena bagi salam kau Ustazah lepas sujud tu. Okey, baik. Mazhab Imam Syafi'i tak payah bagi salam. Tak payah bagi salam. Tapi ada juga orang bagi salam siap dengan takbir lagi dah. RM1. Sedekah sehari sekupang, okey contoh. Ya, okey. Okey, boleh? Bagi sekaligus. Kalau tiap-tiap hari. Pasal apa dia suruh bagi tiap-tiap hari? Untuk nak mencari keberkatan di dalam hari-hari yang kita lalui, iaitu kita mulakan dengan bersedekah. Jadi hari ini kita dah berlalu dengan bersedekah. Kan Rasulullah pernah tanya di kalangan sahabat, siapa hari ini yang bersedekah? Kan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar kat tangan, hari ini aku dah bersedekah. Nak mendapat, nak meraih rahmat Allah Ta'ala apabila setiap hari kita bersedekah. Walaupun sedekah yang kita buat itu bukan berbentuk wang ringgit. Tetapi cakap. Kata-kata yang baik. Subhanallah tu satu sedekah. Alhamdulillah tu satu sedekah. Kalau kata kita nak bagi seminggu sekali. Boleh? Boleh. Tapi kita nak raih pahala keberkatan hari-hari. Bagi sehari sekupang, 10 hari RM1. Contoh-contoh. Kan? Contoh. Ya. Okey, baik. Terima kasih. Pi kubur, tabung bunga di atas kubur kan? Cendana kita panggil kan? Biasanya yang orang akan buat cendana. Kan? Alah bunga kala-kala macam-macam. Apa hukumnya? Harus sekadar mewangikan kuburan. Hukumnya boleh. Tak salah. Sekadar mewangikan kuburan. Hukumnya boleh. Tak ada ingat apa-apa pun nak suruh bunga tu jaga ke. Tempat tak. Sekadar mewangikan kuburan. Sebab mengambil sempena Nabi SAW apabila mayat atau jenazah Sayyidatina Ruqayyah, anak perempuan baginda, sedang dimandikan. Nabi masuk dalam tempat mandi. Nabi kata, juruhlah dia dengan air kapur barus. Kerana itu adalah wangian terakhir yang akan kamu bawa. Maka Nabi pesan, letakkanlah wangi-wangian kepada si mati. Sebab manusia bila mati, badan kita akan berbau. Badan kita akan berbau. Berbangkai. Jadi bangkai manusia tu lebih busuk daripada bangkai haiwan. Dengan sebab manusia ni, dengan dosa dia, dengan makan minum dia macam-macam. Jadi Rasulullah suruh berwangi-wangian pada si mati. Lalu diambil pendekatan oleh ulama-ulama yang mana satu ketika dulu tak mampu nak beli wangi-wangian yang elok, maka dikutip bunga-bungaan. Dikutip bunga-bungaan kan yang bersifat wangi. Nak mengindahkan jenazah tu, nak mengharumkan jenazah tu, maka hukumnya harus. Kemudian bila letak di atas kuburan letak bunga, harus. Boleh. Jurai. Orang bawa air pula ayat kan? Ayat cendana dia bubuh campur dengan yang kuning tu kan? Cendana kan kuning. Jurai di atas kubur. Tengok dengan niat apa? Nak bagi hak ini bawah sejuk ke? Tak sejuk juga. Sekadar nak memampakkan tanah yang semakin turun ke bawah. Itu harus sahaja, bukan sunat. Harus ni maksudnya boleh sahaja. Bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Okey? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya. Maaf nak tanya, jika kita ambil uduk melalui 2 saluran paip, adakah kita perlu niat 2 kali? Contohnya biasanya kita ambil uduk daripada anggota tangan hingga ke telinga kita guna paip singki kan.
Kemudian bila tiba bahagian basuh kaki, kita akan guna pipe yang lain pula lah maksud dia. Jadi di sini adakah kita perlu niat semula mengambil uduk sebab guna saluran pipe yang berlainan. Okey, baik. Terima kasih. Sahabat kita tanya, bila kita guna saluran 2 pipe untuk ambil uduk, maksudnya adakah kita kena berniat semula untuk pipe yang satu lagi? Contoh dia, kita ambil uduk daripada basuh tangan sampai basuh telinga di sinki. Mai nak basuh kaki, kita pergi buka pipe lain. Adakah kena berniat semula untuk nak basuh kaki di pipe yang satu lagi? Faham kan? Okey. Tak payah dah. Dia pakai niat mula-mula saja tadi. Waktu kita basuh muka tu, kita dah niat sahaja aku mengangkat hadas kecil atau sahaja aku beruduk kerana Allah Ta'ala tu, dia dah boleh pakai. Walaupun kita tukar paip, tukar telaga, tukar rumah sekalipun. Maksudnya tukar rumah, kita ambil semua dah, sampai ke telinga, kaki tak basuh lagi. Tak lagi aku pergi basuh di surau. Atau tak lagi aku pergi basuh di masjid. Tak payah niat dah. Niat tadi tu tak selesai dengan sebab kita tak basuh kaki. Selagi tak basuh kaki, selagi tu niat tu boleh pakai. Sampailah di masjid, kita basuh kaki. Pasal apa? Sambung tadi wuduk terhenti. Boleh tak? Boleh. Boleh, cuma kurang pahala berturut-turut. Kurang pahala berturut-turut. Tetapi boleh. Tak payah dah niat angkat wuduk lain. Niat tu masih terpakai. Tetapi jangan terlalu lama dibimbangi batal. Kalau batal, baru kena niat semula. Jangan kata kalau batal ni bukan kata 2 pipe yang sama pun dia kena niat semula. Tapi kalau belum batal, tak salah. Saya kata, bukan kata tukar pipe, tukar kolah pun tak apa. Tukar rumah pun tak apa. Tak payah dah 2 kali niat. Terima kasih pada yang bertanya. Ada kok yang tak tahu yang nak kena niat lain ke kan? Nak ambil ayat sembahyang di rumah, pergi basuh kaki di surau. Boleh tak? Boleh. Boleh. Tu kerja kami dulu-dulu lah tu, ayak susah. Nak basuh, kita pergi basuh di surau lah, ayak banyak. Okey Habis minta ampun, minta maaf atas kekurangan diri saya. Yang baik itu datang dari Allah. Yang lemah, yang kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat, ij'alna minan najihin. Allahumma rzuqna qablal mauti taubatan wa 'indal mauti syahadatan wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.